Pembela yang merupakan antara gabungan tubuhan Islam utama di Malaysia ingin menegaskan sikap dan saranan kita mengenai kontroversi yang ditimbulkan berkaitan dengan undang-undang tersebut. Kontroversi ini bagi kita sengaja ditimbulkan, sepatutnya tak perlu timbul. Tidak sepatutnya sepanas hari ini. Di samping menyokong penuh penyataan yang sebelum ini dibuat oleh Persatuan Peguam Muslim Malaysia (PPMM) yang juga merupakan salah sebuah pertubuhan gabungan utama dalam pembela, kami ingin menambah penegasan-penegasan seperti berikut. Itu pembela merasa amat kesal dengan sikap setengah pihak dan individu yang cuba memberi gambaran yang cukup negatif terhadap pembentangan undang-undang tersebut dengan menuduhnya sebagai satu usaha, satu undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan, melanggar semangat perpaduan nasional dan macam-macam tuduhan dan tuhmahan yang lain yang liar. Pihak-pihak ini juga cuba memberi gambaran bahawa pembentangan dalam undang-undang ini adalah satu usaha untuk memperkenalkan suatu perubahan ataupun merupakan suatu yang baru, sedangkan isu ini merupakan peruntukan yang sedia ada sejak versi rang undang-undang atau Akta Pentadbiran Agama Islam Wilayah Persekutuan yang sebelum ini lagi, sejak tahun 1993 lagi, dah ada peruntukan yang sama. Jadi pembela ingin menegaskan bahawa peruntukan ini adalah sebenarnya mewakili situasi terkini, situasi semasa atau sedia ada ataupun status quo, dan bukan status quo yang sembarangan. Ia adalah status quo yang telah didokong, telah diuji di mahkamah, dan Mahkamah Persekutuan telah membuat keputusan sebagai autoriti tertinggi dalam mentafsirkan peruntukan perlembagaan yang berkaitan dengan isu ini, 12/4 khususnya. Di samping itu, peruntukan ini juga sedia diperkenan serta diguna pakai di negeri-negeri dalam negara kita yang mana autoriti tertinggi dalam hal ehwal agama Islam adalah duli-duli Raja-Raja Melayu dengan dinasihati oleh majlis-majlis agama Islam negeri masing-masing. Jadi isu ini, dua angle utama isu ini dari segi perlembagaan dan the fact that isu ini adalah isu berkenaan dengan agama Islam. Dan otoriti tertinggi dalam dua-dua aspek ini telah pun membuat keputusan yang menyebelahi, mendokong peruntukan yang sedia ada, iaitu cukup salah seorang dari ibu atau bapa boleh untuk mengislamkan anak-anak yang di bawah umur. Oleh itu, pembela menyeru semua pihak agar memahami Seksyen 107B sebagai status quo yang kukuh dan berasas kerana telah didokong oleh dua otoriti tertinggi yang paling relevan berkaitan dengan isu ini, iaitu pihak otoriti agama juga pihak mahkamah. Adapun pihak-pihak lain, kalau mereka punya pandangan, termasuklah kabinet, kalaupun ada pandangan, tidaklah setinggi otoriti mahkamah dalam mentafsirkan perlembagaan, dan kabinet tidak boleh, bukanlah otoriti tertinggi dalam hal ehwal berkaitan agama Islam mengikut perlembagaan dan amalan kita selama ini. Kemudian pembela juga ingin mengajak semua pihak supaya kembali kepada semangat perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan Islam sebagai agama negara dalam menanggapi isu ini, dan bukannya berpandukan sentimen kesamarataan mutlak yang cuba diperjuangkan oleh setengah pihak. Ini masalahnya kita tengok di sini. Kalau kita berpandukan sentimen nak menyamaratakan semua orang, semua benda, semua agama terutamanya, maka premis titik tolak kita menanggapi isu ini dah salah, yang akhirnya menyebabkan kita bermasalah nak mencari jalan keluar ataupun pendekatan yang terbaik dalam isu ini.
ya. Jadi hakikatnya kehidupan bernegara di Malaysia yang selama ini kita amalkan terbina atas asas-asas yang unik dan tersendiri, termasuklah kedudukan Islam yang istimewa berbanding dengan agama-agama lain. Ini adalah one of the facts, one of the asas-asas pembinaan negara kita, kalau 3/1, ya. Kalaupun saya sebut itu kalaupun kedudukan ini boleh dilihat sebagai suatu diskriminasi. Ada orang suka melabelkan ini sebagai satu diskriminasi. Ia adalah, kalau kita nak panggil pun ia suatu diskriminasi, ia satu diskriminasi yang berasaskan realiti negara dan masyarakat Malaysia serta positif semangatnya. Semangatnya is semangat selective positive discrimination. Ia merupakan salah satu ramuan asasi dalam resepi Malaysia selama ini dalam mengurus tadbir persoalan-persoalan sensitif seperti agama dan kaum. Ya, selama ini pun kita that is the Malaysian approach. The Malaysian approach guided by our constitution is to respect Islam as the religion of the federation, providing special position treatment to Islam in various issues, including this issue. This is not the first issue where Islam is given precedent compared to other religion. That is the Malaysian approach yang sesuai dengan realiti sejarah, realiti semasa negara kita, yang termaktub dengan jelas dalam perlembagaan. Jadi kalau kita nak mengganggu gugat perkara tersebut, mencari pendekatan yang berbeza, berarti kita bermain dengan api lah. Kita bermain dengan api. Kita cuba untuk lari daripada formula yang proven and tested, nak mencari formula yang belum terbukti dan zahirnya di negara kita tidak sesuai, dan telah terbukti di negara-negara lain juga yang mengamalkan demokrasi mutlak, equality mutlak, absolute. Negara mereka tidaklah aman berbanding dengan negara kita. Jadi Islam sebagai agama negara, kita tegaskan, perlu dihormati dan diberi peluang untuk berperanan sebagai agama negara dalam persoalan seumpama ini. Ya. Pembela yakin jika hukum syarak dan prinsip Islam dirujuk, masih terdapat ruang lain untuk berlaku adil kepada kedudukan pihak pasangan yang tidak memeluk Islam dalam kehidupan anak-anak yang telah memeluk Islam bersama ibu atau bapa yang memeluk Islam. Ya. Maksudnya di sini, kita rasa kalau ada kebimbangan tentang hubungan, apa nasibnya hubungan anak-anak di bawah umur 18 tahun ini dengan ibu atau bapa yang tidak masuk Islam, itu kita ada pendekatan-pendekatan lain. Hukum syarak yang berkaitan dengan isu ini masih ada ruang, memberi peluang untuk, bukannya ingin memutuskan secara 100% hubungan antara anak dengan ibu atau anak dengan bapa, tidak. Isunya di sini adalah isu menentukan status agama anak-anak ini, bukannya isu lain. Setengah pihak, ada orang yang cuba nak terus melompat pada isu hadanah, isu guardianship. Guardianship isu lain, hadanah isu lain. Dalam isu hadanah memang dari segi hukum syarak pun masih ada ruang hatta ibu atau bapa yang bukan Islam untuk berperanan dalam aspek guardianship atau hadanah, hak untuk menjaga dan membesarkan anak-anak tersebut. Tetapi hukum syarak tegas dari segi status anak-anak tersebut adalah mengikut agama ibu atau bapa yang masuk Islam. Ya. Jadi akhirnya pembela menyeru agar semua pihak menghentikan tuduhan dan gambaran buruk terhadap rancangan undang
tersebut dan menerimanya sebagai undang-undang yang didokong oleh perlembagaan negara dan realiti masyarakat Malaysia. Ya, semua pihak lah, termasuklah YB yang akan membahaskan dan mengundi. Jangan, saya harap mereka ini jangan terikut-ikut dengan sentimen yang cuba dimainkan oleh setengah-setengah pihak, gambaran negatif yang cuba dimainkan dengan setengah pihak terhadap perkara ini. Dan jadi ini sebenarnya bukannya tidak ada kaitan dengan soal national reconciliation ke, itu soalan lain, itu soal lain yang berbeza sebenarnya. Ini bukan soal politik antara BN atau pakatan, ini soal agama. Ini juga bukan soal antara kaum, ini bukan soal tsunami Cina ke apa, itu soal lain. Itu kalau nak national reconciliation ni Wabi Kek Siang kata ni, itu soal itu soal tsunami Cina apa semua tu. Yang ni soal hukum syarak, soal agama. Jadi jangan cuba nak mengait-kaitkan dengan soal itu. Ya. Jadi manakala apa-apa soalan kita sebutkan sini, persoalan yang sampingan yang timbul, bagaimana nanti hubungan antara anak, itu boleh kita uruskan, ada peruntukannya. Dan kami NGO Islam juga bertanggungjawab memastikan hukum Islam yang dilaksanakan akan berlaku seadil-adilnya kepada semua pihak, termasuklah ibu atau bapa yang tak masuk Islam lagi. Bukannya kita tidak prihatin tentang hal itu, tapi kita sebagai NGO Islam yakin bahawa formula hukum syarak, formula agama itulah yang terbaik. Bukannya formula yang atau pendekatan yang dipandu oleh logik akal semata-mata, ataupun sentimen hak asasi manusia yang sekular, yang berkiblatkan barat, yang itu tidak sesuai, ya.